Allah Azza wa Jal mengajar kita sesuatu dengan memberitahu kita berkali-kali mengenai para nabi yang mempunyai masalah dengan anak-anak mereka. Banyak kali. Maksud saya, Ibrahim AS dikurniakan anak-anak yang soleh. Dia mendapat Ismail dan dia mendapat Ishaq AS. Nuh AS pula tidak begitu. Yaqub AS beberapa anak yang hebat, beberapa anak pula bermasalah. Majoriti anaknya bermasalah. Oleh itu, anda juga mempunyai para nabi yang menghadapi masalah dengan anak-anak mereka. Dan itu penting untuk diperhatikan kerana walaupun para nabi mempunyai masalah dengan anak-anak mereka, tidak ada jaminan bahawa anda dan saya, tidak kira berapa banyak kita mencuba, kita tidak dapat mengelakkan masalah dengan anak-anak. Itu dari qadar Allah Azza wa Jal. Allah akan memberkati sebahagian daripada kita dengan anak-anak yang mudah. Atau sebilangan anak kita akan senang dan sebilangan anak kita pula akan menjadi ujian. Dan kita mesti usaha dengan mereka semua ini. Dan itu hanya sebahagian dari din ini. Dan itu hanyalah sebahagian daripada kehidupan. Tidak ada dua anak yang akan sama. Tidak ada satu formula untuk menangani semua anak anda. Dalam kes Yaqub AS, kita tidak percaya bahawa dia memperlakukan Yusuf AS dengan lebih baik dan dia memperlakukan anak-anak yang lain dengan lebih teruk. Dan sebab itulah mereka menjadi bermasalah. Beliau adalah seorang Nabi. Sangat jelas salah satu yang menjadi keutamaan dilakukan oleh para Nabi adalah keadilan. Dan itu bukannya keadilan jika anda baik kepada satu anak dan anda tidak akan pergi ke anak lain. Kita tidak menjangka perkara sebegitu dari Yaqub AS. Oleh itu, beliau melakukan yang terbaik sebagai seorang ayah, tetapi dia masih menghadapi masalah dengan anak-anaknya. Alhamdulillah, akhirnya anak-anaknya membuat taubah dan itulah kurniaan yang Allah berikan kepada beliau. Tetapi Allah juga berbicara tentang Nuh AS yang anaknya hingga penghujung tidak membuat taubah. Juga kerana mereka adalah Nabi, anda akan fikir seperti anda mempunyai pekerjaan yang baik. Ia datang dilengkapi dengan faedah. Seperti sebahagian daripada anda mempunyai pekerjaan yang baik dan anda dapat free insurans kesihatan untuk seisi keluarga anda. Jadi seorang Nabi adalah pekerjaan yang cukup baik. Majikan mereka adalah Allah Azza wa Jal. Mungkin mesti ada beberapa faedah keluarga saya harus dijamin. Malah para Nabi tak dapat jaminan untuk keluarga mereka. Isteri pun tak, anak pun tak. Dan bahkan dalam kes Muhammad SAW, salah satu hadis paling luar biasa yang anda dapati adalah ketika dia bercakap dengan anaknya. Dia bercakap dengan Ummul Mukminin, ibu kita. Dia sedang berbicara dengan Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Az-Zahra. Dia bercakap dengan dia dan dia berkata, "Ya Fatimah tumbitu Rasulullah, ittaqullah fa inni la amliku laki minallahi syai'an." Ya Fatimah puteri Muhammad, berhati-hati pada Allah, berjaga-jaga pada Allah. Aku tidak akan dapat menolongmu, aku tidak akan mempunyai kuasa walaupun dalam kes kamu di hadapan Allah. Beliau SAW menceritakan hal ini kepada anak perempuannya sendiri. Dalam kata lain, dia mengajar kita sesuatu yang sangat penting. Hanya kerana kita beragama Islam dan hanya kerana kita melakukan yang terbaik, kita memang tidak dapat meragui bahawa utusan Allah SAW itu melakukan perkara yang terbaik. Beliau adalah teladan bagi semua ayah pada zaman seterusnya, terutamanya bapa kepada anak perempuan. Kamu semua yang berada di sini, kita mempunyai anak perempuan. Kita wajib, kita dihormat untuk terus melaksanakan sunnah Nabi kerana beliau juga ayah kepada anak perempuan yang dibesarkan. Beliau juga mempunyai anak lelaki tetapi mereka meninggal pada usia yang muda. Allah kurniakan beliau anak perempuan. Ramai anak perempuan dengan berbesar hati beliau membesarkan selama ini. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus hormati. Pandangan kita untuk mempunyai anak perempuan berubah sama sekali. Sebelum Islam, di India misalnya, bahkan juga di negeri Arab, mempunyai anak perempuan. Semasa anda mempunyai anak perempuan, ia seperti anda membuat wajah seperti, alamak, macam mana aku nak tunjukkan muka menghadapi masyarakat sekarang. Sehingga hari ini di dunia Muslim, walaupun dalam beberapa keluarga anda berada di hospital dengan isteri anda. Dia hampir mati ketika melahirkan anak dan kemudian anak itu keluar dan segera ibu anda menghantar pesanan teks kepada anda kepada suami. Ada berita baik? Ada berita baik tu bermaksud anak laki ke tu? Dan kemudian anda tidak bertindak balas dan dia jawab, baiklah lain kali insya-Allah. Seolah-olah dia tak happy dengan cucu perempuan yang baru dapat. Subhanallah. Sejauh manakah kita telah pergi dan sesungguhnya Allah komplain dalam Al-Quran tentang orang yang tidak menghormati anak perempuan mereka, bahawa ketika anak perempuan dilahirkan, dhalla wajhuhu muswadan. Wajahnya berubah menjadi gelap, seperti awan gelap menyelubungi wajahnya. Dia tertekan, aku baru mempunyai seorang anak perempuan. Subhanallah.
Jadi sebelum kita bercerita tentang bimbingan untuk anak-anak kita, kita harus dibimbing tentang bagaimana kita menjadi ibu bapa. Kita mesti mengatasi ini terlebih dahulu dan ini adalah masalah yang cukup besar untuk ditangani.